الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونشكره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما بعد، أحبابنا الكرام, tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bersama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bertemu, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kefahaman kepada kita semua terhadap apa yang akan kita berbahaskan insya-Allah taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita sambung perbahasan pada membahaskan kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq. Kata Tuan Syekh rahimahullahu taala: الذي لا حول ولا قوة إلا به الموصوف بكل كمال يليق به المنزه عن كل نقص في حقه. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Tuan Syekh, tidak ada pemeliharaan dan tidak ada kekuatan melainkan dengannya. Yani dialah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak baginya. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan pada haknya. Tentu sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah bahaskan tentang masyiatullah, tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini tuan-tuan kita sambung perbahasan tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuan Syekh menyebutkan, tuan-tuan, pengarang kitab ini menyebutkan satu zikir. Zikir yang disebutkan sebagai zikir hauqalah. Hauqalah. Yani la haula wa la quwwata illa billah. Yang mana zikir hauqalah ini tuan-tuan, ia disebutkan oleh para ulama sebagai ghirasul jannah. Ghirasul jannah yakni tanaman-tanaman syurga. Dan tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa ia disebutkan sebagai tanaman syurga? Jawapannya adalah kerana
tatkala baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam naik ke langit kerana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperlihatkan kepada baginda perkara-perkara ajib, perkara-perkara luar biasa yang berada di alam ulwi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mana baginda sampai di langit yang ketujuh, baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang nabi yang namanya Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Sayyidina Ibrahim alaihi salam di langit yang ketujuh, yang mana ketika itu tuan-tuan Sayyidina Ibrahim alaihi salam sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Dan Sayyidina Ibrahim alaihi salam adalah nabi yang paling mirip rupa parasnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Sayyidina Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bersabda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan yang mafhumnya, sampaikan wasiatku terhadap umatmu. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, lalu ditanya kepada Sayyidina Ibrahim alaihi salam apakah wasiat tersebut. Maka kata Sayyidina Ibrahim alaihi salam, hendaklah umatmu memperbanyakkan tanaman-tanaman syurga. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditanya lagi kepada baginda Nabi Ibrahim, apakah yang dimaksudkan dengan tanaman syurga? Maka kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya tuan-tuan, apabila kalau seseorang itu membaca zikir la haula wala quwwata illa billah sekali dengan niat yang ikhlas beserta akidah yang sahihah, akidah yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepadanya berupa sebatang pokok di dalam syurga yang batangnya diperbuat daripada emas, yang mana pokok tersebut tuan-tuan milik kita. Jadi sekali kita baca tuan-tuan la haula wala quwwata illa billah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan sebatang pokok dalam syurga milik kita yang batangnya diperbuat daripada emas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka inilah tuan-tuan yang diwasiatkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihi salam kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita memperbanyakkan ataupun agar kita sentiasa membasahkan lidah kita dengan memperbanyakkan zikir la haula wala quwwata illa billah. Dalam sebuah hadis yang lain tuan-tuan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah shifaa'un li 90 da'a. Zikir la haula wala quwwata illa billah itu ia merupakan penawar bagi 90 penyakit. Aqalluhal ham, dan sekurang-kurang penyakit yang boleh sembuh dengan zikir la haula wala quwwata illa billah ini tuan-tuan adalah penyakit kemurungan, sedih, duka cita, yakni penyakit yang bersifat batin yang melibatkan soal perasaan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, penyakit zikir la haula wala quwwata illa billah ini ialah penawar bagi 90 penyakit. Sekurang-kurang penyakit yang boleh sembuh dengan zikir ini adalah penyakit duka cita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, murung, sedih yang bersangatan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian ulama berkata
kalaulah penyakit-penyakit yang bersifat batin itu ia boleh sembuh dengan zikir la haula wala quwwata illa billah, maka apatah lagi penyakit-penyakit yang bersifat fizikal, maka sudah tentu ia juga dapat sembuh dengan zikir la haula wala quwwata illa billah ini. Maka tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping tatkala kita ditimpa penyakit, ditimpa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita pergi berusaha untuk mendapatkan rawatan doktor, kita ambil ubatan-ubatan daripada farmasi ataupun di klinik dan sebagainya, jangan lupa juga tuan-tuan untuk kita memperbanyakkan zikir la haula wala quwwata illa billah, kerana ia juga syifa. Ia juga adalah satu jenis rawatan yang boleh menjadi penawar tuan-tuan kepada penyakit-penyakit yang kita alami tersebut, insyaallah taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Mas'ud tuan-tuan ketika itu berada berhampiran dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun menyebutkan dengan lidahnya di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah. Yang sebut siapa tuan-tuan? Abdullah bin Mas'ud. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tadri ma tafsiruha? Adakah kamu tahu apakah tafsiran bagi zikir la haula wala quwwata illa billah itu? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah tanya, adakah kau tahu tentang makna zikir yang kau sebut itu, la haula wala quwwata illa billah? Kata Abdullah bin Mas'ud, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, la haula an ma'siyatillah illa bi'ismatillah wa la quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Itu tafsiran bagi zikir la haula wa la quwwata illa billah. La haula an ma'siyatillah illa bi'ismatillah, yakni tidak ada penjagaan bagi seseorang itu daripada terjatuh dalam sesuatu kemaksiatan, melainkan dengan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penjagaan bagi seseorang itu daripada terjatuh dalam lembah maksiat, melainkan dengan penjagaan daripada Allah. Wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah, dan tidak ada kekuatan bagi seseorang itu untuk mentaati Allah, melainkan dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan nak tinggal maksiat, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nak lakukan sekecil-kecil jenis ketaatan sekalipun tuan-tuan, pun seseorang manusia itu berhajat kepada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sebalik zikir la haula wala quwwata illa billah ini tuan-tuan, bagi yang benar-benar menghayatinya dengan penghayatan yang begitu tinggi, penghayatan yang begitu dalam, maka dia dapat merasakan betapa dirinya itu kerdil, betapa dirinya itu begitu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap kelipan matanya. Nak tinggal maksiat, berhajat kepada penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak buat taat pun tuan-tuan perlu kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya seseorang itu tidak akan mampu untuk mengucapkan dengan lidahnya tuan-tuan, walaupun zikir la haula wala quwwata illa billah, ataupun walaupun zikir la ilaha illallah. Zikir yang paling ringan tuan-tuan, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka sebab itulah tuan-tuan, kata ulama, barang siapa yang benar-benar menghayati
makna di sebalik la haula wala quwwata illa billah, maka nescaya dia akan terhindar daripada sifat riya. Dia terhindar daripada sifat ujub. Begitu juga dengan takabbur. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada maknanya untuk dia menunjuk-nunjuk kepada manusia yang lain dengan kebaikan yang dilakukan tersebut, dengan ketaatan yang dilakukan tersebut. Kenapa? Dia sedar bahawa dia sendiri tidak akan mampu untuk melakukan ketaatan dan kebaikan tersebut kalau bukan dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada maknanya nak menunjuk kepada manusia. Begitu juga dia akan terpelihara daripada ujub. Yani dia tidak akan terpesona, tidak akan berasa takjub dengan kebaikan yang dilakukannya itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sebagian manusia tuan-tuan, bila dia melakukan satu kebaikan, dia rasa ujub, datang rasa ujub dalam dirinya tuan-tuan. Yani dia terpesona dengan banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh dirinya pada hari tersebut. Ini dikatakan ujub. Tak ada maknanya untuk ujub tuan-tuan, kerana seseorang itu sedar bahawa dia tak akan mampu melakukan walau sekecil-kecil jenis ketaatan dan kebaikan melainkan dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tak ada maknanya nak takabur, nak sombong, berasa diri itu lebih suci daripada orang lain, lebih baik daripada orang lain, sedangkan tuan-tuan segala kebaikan yang dilakukannya itu ia adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ia semata-mata limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membantunya dalam melakukan kebaikan tersebut. Kalau bukan kerana bantuan Allah Subhanahu wa taala, maka nescaya dia tidak mampu untuk melakukan walau sekecil-kecil jenis kebaikan dan ketaatan di atas muka bumi ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu penghayatan di sebalik zikir la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada penjagaan bagi seseorang itu daripada jatuh dalam maksiat melainkan dengan penjagaan daripada Allah, dan tidak ada kekuatan bagi seseorang itu untuk melakukan sesuatu ketaatan ataupun sesuatu kebaikan melainkan dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang riak ni tuan-tuan, dia ada 3 alamah, ada 3 tanda, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, dia akan begitu bersemangat melakukan sesuatu kebaikan ketika di hadapan manusia. Yang kedua, dia malas melakukan kebaikan tuan-tuan ataupun ketaatan ketika di belakang manusia. Ketika di depan manusia tuan-tuan, dia cukup aktif, cukup bersemangat melakukan kebaikan. Lepas 2 rakaat, 2 rakaat, lepas 2 rakaat, 2 rakaat, lepas 2 rakaat, 2 rakaat. Tak cukup dengan solat-sunat tuan-tuan, baca Quran pula setengah juzuk. Kemudian tasbih pula tuan-tuan di tangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. 1000, 2000 tasbih digital tuan-tuan. Depan manusia semangat, tapi kalau di rumah tuan-tuan, di rumah sibuk nonton televisyen, sibuk dengan scroll up, scroll down, scroll up, scroll down dia punya gadget ataupun telefon bimbitnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan yang ketiga tuan-tuan, kalau dipuji lagi melambung tuan-tuan dia. Kalau dipuji lagi semangat dia untuk lakukan kebaikan. Tapi kalau tak dipuji tuan-tuan, dia biasa-biasa saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi sifat yang seperti ini tuan-tuan, riak ini tuan-tuan, ia merugikan seseorang.
ia merugikan seseorang. Kata ulama, riya itu akan menghapuskan pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Sudahlah pahala kebaikan itu terhapus, dicatatkan pula tuan-tuan bagi orang tersebut, dicatatkan pula bagi orang tersebut akan dosa besar. Kerana orang yang terlibat dengan dosa riya ni tuan-tuan, mereka terlibat dengan dosa besar. Subhanallahil azim. Di antara salah satu cara tuan-tuan untuk di antara cara yang disebutkan para ulama bagaimana seseorang itu berhasil menjaga dirinya daripada terlibat dengan riya ni tuan-tuan, dosa riya ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang pertama tuan-tuan, hendaklah dia menghayati zikir la haula wala quwwata illa billah, seperti mana yang kita sebut tadi. Dia menghayati sungguh-sungguh akan makna di sebalik zikir la haula wala quwwata illa billah. Yang kedua, kata ulama tuan-tuan, hendaklah dia sentiasa ingat bahawa segala ucapan dan segala perbuatan kebaikan yang dilakukannya itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana manusia. Dia sentiasa niatkan lillahi taala, lillahi taala. Kami tuan-tuan ketika di pondok dulu, bila buka saja kitab tuan-tuan, Tok Guru akan sebut tulis lillahi ta'ala. Yang pertama sekali tuan-tuan yang Tok Guru suruh tulis lillahi ta'ala. Sebelum kita catat benda-benda yang lain, di atas sekali, line atas sekali itu, tengah-tengah tu tulis lillahi ta'ala. Lam lam ha ta ain alif lam alif maqsurah. Lillahi ta'ala. Tujuannya apa tuan-tuan? Supaya kita sentiasa ingat. Kalaupun niat kita terpesong, kita akan, bila kita nampak lillahi ta'ala itu, maka kita akan betulkan semula niat kita tersebut. Begitu juga tuan-tuan pesan Tok Guru kami ketika itu. Tuliskan lillahi ta'ala itu bukan saja dalam buku catatan kamu, di dinding lokal kamu sebagai contoh, dinding lemari. Bila dah pakai baju, dah pakai jubah, tutup lemari itu, nampak lillahi ta'ala, terus betulkan niat, aku belajar kerana Allah Ta'ala. Kemudian bila nak jalan, nak keluar pada bilik, tulis tampalkan kertas yang tulis padanya kerana Allah ataupun lillahi ta'ala tepi pintu, ke depan pintu, supaya bila kita nampak lillahi ta'ala itu, terus kita betulkan niat kita kerana Allah sebelum kita keluar bilik kita atau keluar dari rumah kita untuk kita melakukan satu urusan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata ulama, untuk seseorang itu menghindarkan juga dirinya daripada dosa riya, hendaklah dia menyembunyikan kebaikan yang dilakukan. Jangan diumumkan kebaikan yang dilakukannya itu di hadapan manusia. Subhanallahil azim, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian manusia dalam keadaan dia tidak cerita kebaikannya itu kebaikan yang dilakukan di hadapan dalam keadaan dia tidak menceritakan kebaikan yang dilakukannya itu kepada manusia, itu pun tuan-tuan dia dah rasa takjub dengan dia dah rasa dia itu dah baik sangat, dia dah rasa dia dah terpesona dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Apatah lagi tuan-tuan kalau dia cerita pula kebaikan yang dilakukan itu kepada manusia yang lain. Tak cerita pun tuan-tuan dah rasa lain macam. Apatah lagi tuan-tuan kalau cerita kepada manusia yang lain pula tuan-tuan, lagi bukan kembang semangkuk lagi tuan-tuan, rabak tuan-tuan. Subhanallahil azim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyembunyikan kebaikan yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, jangan mendengar kepada pujian manusia terhadap kita. Jangan kita dengar pujian manusia kepada kita, ataupun jangan kita hiraukan pujian manusia kepada kita. Sebaliknya hendaklah kita mentohmah diri kita tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kalaupun kita dipuji oleh manusia yang lain di atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, katakan kepada diri kita, orang ini pada hakikatnya dia tidak kenal hakikat diri saya.
Kalau dia kenal hakikat diri saya, dia tahu siapa saya sebenarnya, maka nescaya dia tidak akan berkata sedemikian. Dan tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, guru pada guru kami tuan-tuan, Al-Muhaddis Abu Abdurrahman Al-Abdari Al-Qurashi hafizahu rahimahullahu taala, seorang ulama besar dari Syam. Beliau tuan-tuan, anak muridnya beribu-ribu orang, dan di kalangan anak muridnya itu tuan-tuan yang menjadi ulama, masya-Allah begitu ramai. Satu hari tuan-tuan, ketika mana dia berada bersama dengan anak-anak murid dia yang begitu ramai itu, dia kata, subhanallah, kalaulah dosa aku berbau, maka nescaya tidak akan ada seorang pun di kalangan kalian yang akan berdampingan denganku. Dia cakap macam tu tuan-tuan. Kalaulah dosa aku ni berbau, ada bau dosa aku, maka nescaya tak akan ada seorang pun di kalangan kalian yang akan berdampingan denganku. Bukan nak kata tuan-tuan, bukanlah maksud dia tu ahli maksiat ataupun dia sentiasa melakukan maksiat, banyak dosa tuan-tuan, tak. Tapi itu salah satu cara tuan-tuan untuk dia menundukkan nafsunya. Cara untuk dia menjaga dirinya tuan-tuan, supaya dia tidak terlibat dengan dosa riak apabila melihat ramai manusia yang datang kepadanya untuk menuntut ilmu dan mengambil ilmu daripadanya. Subhanallahil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa perkara tuan-tuan yang digariskan oleh para ulama yang boleh kita usahakan tuan-tuan supaya kita dapat pelihara diri kita atau menjauhkan diri kita daripada dosa riya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali balik pada tuan-tuan pada matan tadi. Alladzi la haula wa la quwwata illa bih, al-mawsuf bi kulli kamalin yaliqu bihi, al-munazzahu an kulli naqsin fi haqqihi. Tidak ada pemeliharaan dan kekuatan melainkan dengannya, dan dialah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak baginya. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan pada haknya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu tuan-tuan, cara untuk kita mengenalnya adalah dengan kita mempelajari akan sifat-sifatnya. Cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempelajari akan sifat-sifatnya. Maka sebab itulah tuan-tuan, kalau kita lihat dalam perbahasan tauhid ataupun akidah yang diajarkan oleh para ulama tanah Jawi di bumi yang bertuah ini tuan-tuan, sebelum ini mereka menggunakan perbahasan sifat 20. Sifat 20 dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab apa mereka gunakan tariq, mereka gunakan metod pembelajaran sifat 20? Jawapannya adalah kerana itu adalah cara yang boleh membawa seseorang itu kepada ma'rifatullah, kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Tuan Syekh rahimallahu taala, dialah yakni Allah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak baginya. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat kesempurnaan yang layak. Kenapa tuan-tuan diikat perkataan sifat kesempurnaan itu dengan perkataan yang layak baginya? Kerana tuan-tuan, ada sifat-sifat kesempurnaan yang ia layak bagi Allah dan layak juga bagi manusia. Akan tetapi di sana tuan-tuan ada juga sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah, yang layak bagi manusia, tetapi tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat kesempurnaan yang layak disifatkan sifat tersebut kepada manusia, akan tetapi tuan-tuan dia tidak boleh disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh tuan-tuan, berakal. Berakal itu tuan-tuan ia satu sifat kesempurnaan bagi manusia. Manusia yang tak berakal tuan-tuan, maknanya dia gila. Maknanya dia kelainan upaya, dia tidak normal. Dia tidak sempurna. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun
Berakal itu ia satu sifat kesempurnaan bagi manusia, akan tetapi ia tidak boleh sama sekali disifatkan kepada Allah. Kenapa tuan-tuan? Kerana ia adalah satu sifat kesempurnaan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berakal. Akal itu ia sifat bagi makhluk, ia sifat bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya akal. Begitu juga tuan-tuan, nak ditaqribil faham kata ulama, untuk mendekatkan faham kita tentang perkara ini tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Menyalak tuan-tuan. Menyalak itu ia sifat bagi anjing. Bila sebut menyalak tuan-tuan, terus fikiran kita akan tertumpu kepada anjing. Kerana anjing tu memang di antara sifatnya adalah menyalak. Kalau anjing sebut tuan-tuan dia tidak boleh menyalak, maknanya anjing sebut dia tak normal. Akan tetapi tuan-tuan, kalau sifat menyalak itu disifatkan, digunakan pada manusia, ia akan bertukar menjadi satu celaan dan cercaan kepada manusia. Menyalak itu asalnya sifat anjing. Kemudian tuan-tuan kita sifatkan, kita gunakan sifat menyalak tadi itu tuan-tuan, dan kita sifatkan ia kepada manusia, maka ia terus akan bertukar menjadi satu celaan dan cercaan kepada manusia tersebut. Bila kita kata kamu semua kalau nak menyalak-nyalak, pergi menyalak kat padang. Contoh, kita marah kepada anak-anak yang main dekat dengan rumah kita, bising sebagai contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka begitulah juga tuan-tuan, sifat-sifat kesempurnaan yang khusus bagi manusia tetapi tidak layak disifatkan kepada Allah, kalau seseorang itu ia menisbahkan ataupun ia menyifatkan Allah Ta'ala dengan sifat kesempurnaan tersebut, sifat kesempurnaan yang tidak layak bagi Allah Ta'ala itu, maka ia akan bertukar menjadi satu celaan dan cercaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, menisbahkan, mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu berakal, ataupun mengatakan bahawasanya Allah Taala itu bernafsu. Wal iyaz billahi min zalik. Ini tuan-tuan adalah satu bentuk celaan dan cercaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada segala sifat kekurangan pada zatnya. Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada segala sifat kekurangan. Apakah contoh sifat kekurangan tuan-tuan? Contohnya jahil. Jahil itu tuan-tuan satu sifat kekurangan, dan ia mustahil ataupun ia ternafi daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan lemah. Lemah itu satu sifat kesempurnaan, satu sifat kekurangan. Tidak boleh dinisbahkan sifat kekurangan itu pada Allah Subhanahu wa taala, kerana kalau seseorang itu menisbahkan sifat kekurangan itu pada Allah, bermakna orang itu telah pun mencerca dan mencela Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mempunyai warna, mempunyai batas, mempunyai ukuran ataupun saiz, mempunyai anggota-anggota badan yang tertentu, mempunyai emosi, mempunyai perasaan ataupun bertempat ataupun berarah. Itu semua tuan-tuan adalah sifat kekurangan yang tidak boleh dinisbahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kata Allah Taala itu ada baginya ukuran-ukuran yang tertentu. Tak boleh kata Allah Subhanahu wa taala itu ada baginya anggota-anggota badan yang tertentu. Ataupun dikata Allah Ta'ala ada anggota tangan, tetapi anggota tangan Allah Ta'ala itu ia tidak seperti tangan manusia. Tak boleh kata Allah Ta'ala ada matanya besar, tetapi matanya tidak seperti mata manusia. Tak boleh berkata semikian. Tak boleh kata Allah Ta'ala itu ada betis, tetapi betisnya itu betis yang layak baginya, yang tidak seperti betis manusia. Wal-'iyadzu billahi min dzalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan-ucapan yang seperti ini ia tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana
kata ulama, Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada segala sifat kekurangan pada haknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mustahil jahil, Allah Subhanahu wa taala mustahil lemah, mustahil Allah taala itu ada warna, mustahil Allah taala itu ada baginya ukuran dan saiz, mustahil Allah Subhanahu wa taala itu bertempat, dan mustahil Allah taala itu berada pada arah-arah yang tertentu. Maka dari sini tuan-tuan kita faham bahawa Allah Subhanahu wa taala bukan duduk bersemayam di atas arasy, Allah Subhanahu wa taala bukan di langit, Allah Subhanahu wa taala bukan di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala bukan berada di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala bukan di dalam Kaabah dan bukan di atas Kaabah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Tidak di kanan kita, tidak di kiri kita, tidak di hadapan kita, tidak di belakang kita, tidak di atas maupun di bawah kita, tuan-tuan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak berlalu ke atasnya masa. Yakni tidak berkait dengan masa, tuan-tuan. Yang berkait dengan manusia, yang berkait dengan masa kita, makhluk. Ada bagi kita pagi, petang, siang, malam. Setiap daripada saat-saat yang berlalu daripada kehidupan kita, iaitu adalah umur kita. Sesuatu yang yang berlalu ke atasnya masa, sesuatu yang dilingkungi masa, maka ia dikatakan tua ataupun muda, dikatakan baru ataupun lama. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan Allah taala itu tua ataupun muda, tidak dikatakan Allah taala itu baru ataupun lama. Kenapa, tuan-tuan? Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak berlalu ke atasnya masa. Dan ini, tuan-tuan, yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, tuan-tuan. Sebagai contoh, Syekh Husain Nasir bin Thayyib Al-Mas'udi Al-Banjari dalam kitab beliau Hidayatul Mutafakkirin. Begitu juga dengan Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor Darul Ihsan yang kelima, dalam kitab beliau Pohon Agama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama, tuan-tuan, namanya Abu Ja'far At-Tahawi. Tuan-tuan, kalau nak tahu tentang akidah golongan salafus salih, akidah golongan salafus salih, golongan salaf ni, tuan-tuan, adalah golongan yang hidup pada kurun pertama, kedua dan ketiga Hijriyah. Yang ini kurun yang dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kurun para sahabat, kurun tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kalau tuan-tuan nak tahu akidah mereka, pegangan mereka, tuan-tuan, di sudut akidah, maka tuan-tuan boleh rujuk kepada kitab yang dikarang oleh Abu Ja'far At-Tahawi yang berjudul Aqidah At-Tahawiyah. Tapi ia perlu dipelajari, bukan hanya kita baca semata-mata, tuan-tuan. Ilmu itu diambil secara bertalaqi. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab tersebut, dalam kitab Aqidatut Tahawiyah yang dikarang oleh Abu Ja'far At-Tahawi ini, beliau berkata, ta'ala ya'nillah 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihi al jihatu sittu kasairil mubtada'at. Kata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, maha suci Allah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mempunyai ukuran, batas-batas akhir, sisi-sisi, anggota-anggota badan yang besar dan anggota-anggota badan yang kecil. Arah yang 6 tidak meliputinya seperti mana seluruh makhluknya. Jadi Abu Ja'far At-Tahawi, tuan-tuan, beliau mengajarkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya saiz dan ukuran. Bila berkata maha suci Allah Ta'ala daripada mempunyai saiz dan ukuran, tidak ada baginya batas akhir, sisi-sisi. Sesuatu yang ada baginya batas akhir dan sisi-sisi, tuan-tuan, maknanya perkara itu ada baginya rupa paras dan gambaran. Contoh meja saya ni, tuan-tuan, meja kuliah ni, dia ada batas-batas akhirnya, dia ada sisi-sisinya, sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka terlihatlah, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan lihat di hadapan ini, yang mana meja ini dia ada saiz yang tertentu dan dia ada bentuk yang tertentu.
Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya ukuran dan saiz. Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya anggota badan sama ada yang kecil ataupun besar. Dan arah yang enam tidak meliputinya seperti mana seluruh makhluknya. Kita tuan-tuan diliputi oleh arah yang enam. Ada bagi kita arah kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Maka sebab itulah tuan-tuan, Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor Darul Ihsan yang kelima, menerusi kitab beliau Pohon Agama, tatkala beliau membahaskan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, beliau berkata tidak dikatakan Allah Ta'ala itu di kanan kita ataupun di kiri kita, tidak dikatakan Allah Ta'ala itu di hadapan kita ataupun di belakang kita, tak dikatakan Allah Ta'ala di atas ataupun di bawah kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tuan-tuan pernah berkata, man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahila al-khaliq al-ma'bud. Man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahila al-khaliq al-ma'bud. Barang siapa yang mendakwa bahawa Tuhan kita ada baginya ukuran-ukuran yang tertentu, saiz-saiz yang tertentu, faqad jahila al-khaliq al-ma'bud, maka sungguh orang ini telah jahil ia akan Tuhan yang disembah. Yang ini dia tak kenal Tuhan, tuan-tuan. Wal-'iyadzu billahi min dzalik. Jadi tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tuan-tuan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-11 dari surah Asy-Syura, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sepertinya, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pegangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat kata-kata yang pernah disebutkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Kata beliau, mahma tasawwarta bi balik fallahu la yushbihu dhalik. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, apa jua yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Segala perkara yang kita gambarkan dalam fikiran kita, tuan-tuan, sama ada ia adalah satu yang dikhayalkan, ia semata-mata khayalan, ataupun ia benda yang hakiki, yang benar-benar ada di alam syahadah ni, tuan-tuan, kesemuanya makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Maka kalau begitu, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dirupa paraskan dan tidak boleh digambarkan, tidak boleh dibayangkan sama sekali, tuan-tuan, dalam fikiran kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Azan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukuplah tuan-tuan kita sampai stesen, tuan-tuan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan sambung pada kata tuan Syekh, fa huwal qadim wa ma siwahu hadis. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.